Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Hamid. Berikut adalah perbandingan polisi fiskal di antara Malaysia, Singapura dan Sri Lanka berkaitan dengan perbandingan pentadbiran awam. Kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan iaitu Aminin bin Muhammad Razi, nombor metrik 268854. Yang kedua, Nur Fasha binti Naudin, nombor metrik 268779. Yang ketiga, Muhammad Farouk bin Mat Yusnus, nombor metrik 268422. Dan keempat saya iaitu Muhammad Syafiq bin Hamid, nombor metrik 268474. Pengenalan. Pandemik COVID-19 yang melanda sekitar hampir 2 tahun yang lalu dan masih bersisa kini ternyata telah melumpuhkan keadaan ekonomi di serata dunia. Malaysia, Singapura dan Sri Lanka mempunyai polisi fiskal yang diamalkan di negara masing-masing yang turut mempunyai rakyat pelbagai bangsa di masa pandemik yang lalu. Polisi fiskal adalah bacaan yang menunjukkan perbelanjaan kerajaan dan polisi cukai bagi menentukan keadaan ekonomi sesebuah negara, termasuk mengambil kira faktor permintaan barangan dan perkhidmatan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Polisi fiskal merupakan idea seorang ekonomis British iaitu John Maynard Keynes sekitar tahun 1883 sehingga 1946 yang berpandangan kerajaan boleh menstabilkan kitaran ekonomi dengan mengawal perbelanjaan dan polisi cukai kerajaan. Latar belakang Singapura. Dalam satu kajian Ramli bin Saadun, Suhaimi bin Abdan, Khairi bin Arifin, Ishak bin Saad pada tahun 2019 menyatakan Singapura sebagai sebuah negara yang bukan sahaja moden dari segi pembangunannya tetapi mempunyai kelasnya yang tersendiri. Berada pada kedudukan carta tertinggi dalam kalangan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Singapura juga terkenal dalam aspek pembangunan, teknologi, ekonomi, bahkan juga dalam aspek sosial, perdagangan dan import-eksport. Pada 9 Ogos 1965, Singapura telah dipisahkan daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara tersendiri. Assalamualaikum, nama saya Nur Fasha binti Naudin. Saya sambung dengan maklumat sosioekonomi Singapura. Menurut kajian Ramli bin Saadun, Suhaimi bin Abnan, Khairi bin Arifin, Ishak bin Saad 2019 juga menyatakan Singapura adalah sebuah pusat perekonomian ketiga terbesar di dunia dan merupakan sebuah kota metropolitan antarabangsa yang memainkan peranan yang penting dalam perdagangan. Memiliki tempat tarikan pelancong dari negara itu adalah patung Merlion yang menjadi simbol negara Singapura, Orchard Road, Masjid Arab, Bandaraya Changi dan juga Universal Studios Singapura. Rakyat terdiri daripada pelbagai bangsa dan etnik, kesan daripada penjajahan British. Pemerintahan Lee Kuan Yew berjaya membawa Singapura ke satu tahap yang cukup membanggakan setanding dengan negara-negara barat. Seterusnya, Singapura muncul sebagai negara industri baru dan tergolong sebagai salah sebuah negara pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi. Lee Kuan Yew telah menggabungkan suatu pembangunan ekonomi yang berteraskan budaya baru seperti kawalan, keberkesanan, keuntungan serta ketanggungjawaban bagi menyelesaikan masalah dalam membina identiti dan mewujudkan perpaduan oleh kerana perbezaan budaya,
agama, kepercayaan dan juga tradisi. Disebabkan pertambahan bilangan penduduk, Singapura pernah berdepan masalah dari segi memberi keperluan asas berbentuk tempat tinggal, namun penggunaan tanah secara terancang berjaya menyelesaikan kemelut ini serta kebijaksanaan pemimpin mereka dalam mendapatkan tanah daripada British. Menjalankan aktiviti import dan ekspor terbesar di dunia. Hubungan serantau. Singapura mempunyai hubungan serantau yang erat dengan negara-negara ASEAN terutamanya Malaysia. Memberi kerisauan terhadap negara jiran kerana usaha penambakan secara berterusan telah menjejaskan ekosistem marin dan hidupan laut bagi meluaskan wilayahnya. Kegairahan Singapura dalam membuat tuntutan undang-undang ke atas kerja pengambilan pasir bagi penambakan tanah dan penambakan pesisiran pantai serta beberapa pulau di selatan Singapura turut menjejaskan kedaulatan negara jiran dan mencetuskan kemarahan penduduk di selatan Johor serta negara jiran Indonesia. Singapura cuba melaksanakan dasar luar yang konsisten dengan semua negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya melalui beberapa siri perjanjian keselamatan, kerjasama ekonomi maupun pertahanan yang dimeterai dan memperkukuhkan hubungan budaya dengan negara jiran. Persatuan Antarabangsa Blok Wilayah Singapura. Singapura akan menyertai Agensi Tenaga Antarabangsa IEA sebagai sebuah negara persatuan. Malaysia mempunyai hubungan dua hala yang erat dengan Singapura dan bersatu untuk memulakan perbincangan tentang rangka kerja kerjasama berkaitan ekonomi digital dan hijau dengan tujuan untuk dimuktamadkan pada tahun ini. Bekas Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong bersetuju bahawa rangka ekonomi Indo-Pasifik yang diperkenalkan baru-baru ini mengandungi kepentingan yang strategik dan ekonomi ke arah memperkuatkan ekosistem perdagangan di rantau ini dan memberi sokongan untuk memaksimumkan faedah berlipat ganda. Sri Lanka, latar belakang. Sri Lanka merupakan sebuah negara yang berdaulat sejak dari tahun 1948. Setelah mendapat kemerdekaan daripada pihak Inggeris, secara tidak langsung menjadikan Sri Lanka sebuah kuasa yang mempunyai hubungan erat dengan kuasa barat. Namun baru-baru ini, Sri Lanka bergantung sepenuhnya kepada negara China kerana berdepan dengan krisis ekonomi yang semakin memburuk. Maklumat sosioekonomi Sri Lanka. Kegiatan sosioekonomi di Sri Lanka adalah di bawah pengaruh bantuan Tiongkok iaitu pemerintahan dari China yang memberi dua jenis bantuan luar negerinya iaitu berupa pinjaman luar negeri dan juga bantuan hibah. Melalui pinjaman luar negeri, Sri Lanka menerima dana dari pelbagai institusi perbankan China seperti Exim Bank, China Industrial and Commercial Bank, China Development Bank dan ASEAN Infrastructure Investment Bank.
Namun, Sri Lanka gagal menyerlah dari segi sosioekonomi dek kerana kegagalan para pemimpin dalam menguruskan projek-projek yang telah diluluskan di samping masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai etnik, namun masing-masing tidak memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi meskipun mereka mempunyai sumber pertanian yang kukuh. Hubungan serantau. Malaysia mempunyai hubungan serantau dengan Sri Lanka melalui kerjasama Multilateral ASEAN Regional Forum yang diidealisasikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sri Lanka merupakan salah satu daripada 10 buah negara luar yang menyertai ASEAN Regional Forum. Persatuan Antarabangsa Blok Wilayah. Ketika Sri Lanka dipimpin oleh D.S. Senanayake berjaya mengikat hubungan Sri Lanka dengan beberapa blok barat melalui perjanjian British-Sri Lanka External Affairs and Defence Agreement tahun 1947. Kesannya negara Sri Lanka turut menganggotai British Commonwealth of Nations Nayani 2013. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farouk bin Mat Yunus, nombor metrik 268422. Kita pergi terus kepada polisi fiskal di Singapura dan Sri Lanka. Pengenalan polisi fiskal. Polisi fiskal adalah bacaan yang menunjukkan perbelanjaan kerajaan dan polisi cukai bagi menentukan keadaan ekonomi sesebuah negara, termasuk mengambil kira faktor permintaan barangan dan perkhidmatan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ianya adalah merupakan idea seorang ekonomis British iaitu John Maynard Keynes sekitar tahun 1883 hingga 1946 yang berpandangan kerajaan boleh menstabilkan kitaran ekonomi dengan mengawal perbelanjaan dan polisi cukai kerajaan. Polisi fiskal di Singapura akibat COVID-19. Dasar fiskal mempunyai peranan yang besar dalam menyokong pemulihan ekonomi. Kesan kepada situasi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuk Singapura. Kerajaan Singapura mengambil langkah berani dengan melaksanakan 4 belanjawan negara secara berturut-turut dengan menyuntik hampir 100 bilion atau 20% daripada KDNK bagi melindungi hak rakyat negara itu. Singapura fokus kepada perdagangan dan pelaburan antarabangsa yang terjejas teruk selain memilih untuk bekerjasama dengan negara-negara sehaluan bagi menyokong perdagangan bebas dan multi-resim setelah menghadapi konflik dengan Amerika Syarikat dan China. Kesan daripada pandemik yang tercetus. Bank Pusat Singapura juga mengetatkan dasar kewangannya bagi mengawal inflasi setelah ekonomi negara itu terjejas akibat COVID-19. Polisi fiskal di Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka melaksanakan pemotongan cukai tinggi. Namun dengan terjadinya pandemik COVID-19, dalam situasi buruk ini, kelemahan pucuk pimpinan di Sri Lanka ini terselah bila mana para pemimpin mula mengundurkan diri dari bertanggungjawab ke atas situasi genting tersebut seperti yang dilaporkan dalam siaran sama. Meskipun beberapa perundingan ada dibuat, namun kata sepakat gagal dicapai. Mereka masih mengharapkan industri pelancongan negara terbabit akan bangkit semula berikutan pandemik COVID-19 yang semakin menemui jalan keluar dan pengiriman wang akan terjadi lagi bagi meningkatkan ekonomi mereka setelah meminta bantuan dengan kuasa besar seperti China dan India. Perbandingan polisi fiskal antara Singapura, Sri Lanka dan Malaysia dalam krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Persamaannya kita boleh lihat, lokasi negara yang strategik bagi tujuan perdagangan dan pelancongan mempunyai rakyat yang pelbagai etnik dan hidup bersatu padu. Pendekatan yang digunakan oleh kerajaan Malaysia adalah kerajaan mengambil pendekatan menyediakan sokongan fiskal dalam skala besar pada tahun 2021 melalui pelbagai pakej bantuan dan rancangan ekonomi tambahan bagi mengatasi impak buruk pandemik. 4 pakej yang diperkenalkan adalah perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan, dan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Seterusnya, pendekatan yang digunakan oleh Singapura pula, pertama mengetatkan dasar kewangan yang mereka masih mengutamakan hak dan kebajikan rakyat. Yang kedua, melaksanakan 4 belanjawan negara secara berturut-turut dengan menyuntik hampir 100 bilion atau 20% daripada KDNK bagi melindungi hak rakyat. Yang ketiga, memfokuskan kepada perdagangan dan pelaburan antarabangsa yang terjejas teruk selain memilih untuk bekerjasama dengan negara-negara sehaluan bagi menyokong perdagangan bebas dan multilateralism setelah menghadapi konflik dengan Amerika Syarikat dan China.
Pendekatan yang digunakan Sri Lanka pula adalah dia meminta dana bantuan daripada sumber luar. Seterusnya adalah peralihan ekonomi di Malaysia. Pertama, menggunakan dana sendiri di bawah kumpulan wang amanah negara bagi memastikan hasil daripada sumber tidak boleh baharu negara dioptimkan sebagai sumber hasil yang mampan bagi generasi akan datang. Kedua, beralih daripada ekonomi berasaskan pertanian kepada ekonomi yang lebih pelbagai melalui pengenalan beberapa siri pelan pembangunan negara berteraskan pengurusan dasar fiskal dan monetary yang efektif. Yang ketiga, mengubal Akta Tanggungjawab Fiskal FRA bagi tujuan menambah baik tadbir urus, accountability serta ketulusan pengurusan fiskal. Yang keempat, peningkatan kadar cukai barangan dan perkhidmatan GST mampu menjana nilai tambahan terhadap hasil kerajaan dan pertumbuhan ekonomi. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Tidak dinafikan lagi pandemik COVID-19 ni sememangnya memberi kesan yang buruk terhadap keadaan ekonomi sesebuah negara. Namun demikian, usaha pihak Malaysia dan Singapura dilihat mampu untuk mengatasi keadaan ini. Menyedari hakikat ini, saya berharap rakyat dapat bersama-sama mengembeling tenaga dalam usaha membaik pulih ekonomi di negara ini dan memberikan sokongan yang penuh kepada pihak kerajaan dalam menjayakan tugasan yang telah diamanahkan. Biarpun begitu, saya juga berpendapat situasi sama akan terjadi di Sri Lanka. Suatu pendekatan yang seakan sama mungkin boleh dilakukan bagi menghalang negara ini dari terus musnah. Sekian, terima kasih.